Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua dan terima kasih kepada kedua engineer untuk kita interview pada petang ini. Untuk pengetahuan kepada semua, tujuan adalah untuk kita orang punya task untuk subjek etik dan OSHA bagi tahun 3 pengajian kami di UTM. Jadi untuk informasi semua juga, interview ini akan direkod untuk tujuan assignment. Okey, seterusnya saya pass kepada Kamarul. Okey, terima kasih. Encik Ali, bolehkah saya memperkenalkan diri dan ceritakan sedikit tentang organisasi yang Encik bekerja? Nama saya Muhammad Ridwan bin Muhammad Fauzi. Saya bekerja di Ultra Track Machinery. Syarikat yang saya kerja ni, dia berkaitan dengan heavy machinery ataupun kerja-kerja besi lah. Dan syarikat ni juga di dalam kategori manufacturing sebab dia daripada mula cutting plate sehingga siap produk. Dan produk tu produk yang kita design sendiri lah. Itu sahaja lebih kurang lah. Okey, Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Asri bin Omar. Hari ini saya bekerja sebagai senior engineer di company Inari Teknologi Sdn Bhd. Company ini actually adalah company manufacturing juga dan untuk company ini adalah Malaysian owner lah. Background untuk company ini adalah kita kategorikan sebagai semicon company atau semicon manufacturing company. So di Inari Teknologi ni kita produce atau assemble chip IC ataupun kita panggil singkatannya SIP, Small In Package. Okay, Small In Package ni IC ni kita buat khas untuk Apple ataupun iPhone. So actually kita akan produce untuk company yang bernama Broadcom dulu. Lepas tu Broadcom akan jual pula kepada Apple ataupun iPhone. So setiap tahun company ni akan membuat SIP ini ataupun Small In Package ni untuk setiap phone yang jual di pasaran. Contohnya pada tahun ini iPhone 14. So kita produce chip tu untuk iPhone 14. So biasanya chip ni fungsi untuk sistem GPS, Wi-Fi dan antena. Terima kasih Encik Ridwan dan Encik Asri. Seterusnya saya serahkan kepada Amir. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk soalan yang pertama, saya akan tujukan kepada Encik Ridwan. Okey, boleh. Apakah pemahaman Encik Ridwan terhadap BEM? BEM, singkatan daripada Board of Engineer Malaysia. Berdasarkan pemahaman saya lah, sedikit, dia sebenarnya adalah satu badan ataupun konstitusi yang mana setiap graduate yang lepasan engineering punya background perlu register melalui badan ni lah, badan konstitusi ni, BEM, dan sepatutnya ia wajib untuk register sebabnya dia melibatkan ialah bila kita nak bekerja dalam bidang engineering, badan ni lah yang bertanggungjawab untuk menentukan setiap rules ataupun undang-undang, setiap regulation related berkaitan dengan kerja-kerja engineering dan juga untuk produce professional engineer lah. Biasanya bila dah grad, dah register, untuk selepas grad dia panggil sebagai graduate engineer dan bila dah bekerja antara 3 tahun hingga 5 tahun, dia boleh mohon untuk ke peringkat professional engineer. Okey, terima kasih Cik Ridwan. Okay. Dan soalan yang kedua untuk Cik Ridwan juga. Apakah perbezaan individu yang berdaftar under BEM dan mereka yang tidak berdaftar under BEM? Pada pendapat saya, bila kita dah background engineering, dia sebenarnya adalah compulsory lah, wajib untuk kita daftar sebab kita nak praktis kerja dalam bidang engineering. Andai kata ada berlaku apa-apa isu ataupun ada sebarang masalah, jadi engineer tersebut dia dilindungi oleh badan inilah BEM ni. Manakala untuk yang tak register, sepatutnya dia tak boleh praktis dalam bidang engineering lah ataupun dia tak boleh masuk dalam skop engineering. Mungkin kalau yang tak register mungkin untuk bisnes sendirilah, bukannya untuk related dengan engineering ataupun bekerja melibatkan design dan sebagainya lah. Dan untuk yang register ada kelebihan dia lah, sebab kebanyakan company ataupun government sendiri nak hanya orang yang register lah di bawah BEM. Okey, terima kasih Cik Ridwan. Untuk soalan yang ketiga, saya ajukan kepada Encik Asri. Okey, ya saya. Adakah Encik familiar ataupun biasa dengan Code of Conduct?
Okey, actually untuk code of conduct ni setahu saya lah, dia adalah satu rule ataupun sistem yang diguna pakai dalam sesuatu company dalam menjalankan sesuatu proses ataupun manufacturing dan memudah carakan setiap item ataupun kerja untuk dijalankan lah. Okay, soalan seterusnya, apakah objektif Code of Conduct dalam contoh untuk company Encik Asri sendiri? Pada dasarnya adalah objektif code of conduct ni adalah untuk sesuatu company ni mesti ada mission ataupun ada value principle yang berkaitan dengan standard sesuatu profesional kerjaan lah. Okey, untuk soalan seterusnya saya akan tanya Encik Ridwan, adakah Code of Conduct mencerminkan standard company itu? Pada pendapat saya, setiap company dia punya standard tersendiri. Nak katakan cerminkan syarikat tersebut, boleh dikatakan begitulah. Sebab kalau syarikat yang stabil, yang well established, memang dia akan ada standard dia akan ada dia punya rules dan bertepatan dengan dia punya misi dan juga visi syarikat lah. Jadi bila dah ada ketetapan macam gitu, jadi company kena ikutlah setiap undang-undang tu. Okey, untuk soalan seterusnya untuk Encik Ridwan juga. Bagaimanakah Encik Ridwan sendiri mengamalkan Code of Conduct tu? Kalau saya sendiri, kalau ada sebarang masalah, sebagai jurutera lah, advice, kita perlu nasihatkan dari segi teknikal lah. Jadi andai kata benda yang kita buat tu, produk kita buat tu, boleh datangkan masalah, kita kena bagi tahulah. Contoh, design kita tu tak sesuai, mungkin ada leaking, pipe bocor dan sebagainya dan boleh mencemarkan alam sekitar lah. Okey, terima kasih Encik Ridwan. Okey. Okey, soalan seterusnya saya akan ajukan kepada Encik Asri. Okey, adakah Code of Conduct ni mempunyai batasan? Jika ya, apakah batasannya? Setiap perkara bagi saya tentu ada batasan yang tertentu yang kita tidak boleh break through. Sebagai contoh, mungkin dari segi legal, apa yang kita nak buat atau yang nak proses, setiap proses yang kita cuba sampaikan ataupun design yang cuba kita buat, mungkin setengah anda kita tak boleh nak teruskan projek atau proses ataupun design itu kerana berkaitan dengan legal. So bila berkaitan dengan legal, sudah tentu kita ada batasan dan tidak dapat menyiapkan sesuatu tu bertepatan dengan apa yang kita rancang. Okey, Ya. terima kasih. Seterusnya saya akan tanya Encik Asri. Bagaimana reaksi Encik Asri jika terlihat mana-mana pekerja di dalam company Encik Asri melakukan kesalahan di dalam akta Code of Conduct tu? Okey, actually untuk saya je kita tengok kepada situasi kesalahan yang dilakukan oleh sesuatu pekerja. Jika kesalahan yang dilakukan itu adalah kesalahan serius, melibatkan legal, kepentingan company, kepentingan customer kita sendiri, semestinya saya akan bawa kes ini kepada HR lah. Tapi sebelum itu mungkin saya akan dapatkan supervisor ataupun supervisor pekerja berkenaan lah. Baik, terima kasih Encik Asri. Soalan seterusnya untuk Encik Ridwan. Adakah ia dianggap sebagai tindakan yang menyalahi undang-undang ke seseorang mengambil apa-apa faedah daripada pihak lain? Dan apakah tindak balas terhadap tindakan? Jika seseorang pekerja tu ambil manfaat untuk kepentingan diri sendiri, contoh buang sisa toksik dan sebagainya, dan dia bersubahat dengan orang ketiga tadi tu, maknanya memang tak sepatutnya lah. Sebagai jurutera, kita perlu beretika lah. Kita kena jaga disiplin. Kalau kita tak bertanggungjawab dan kita semata-mata hanya untuk dapatkan manfaat yang diberikan, tapi efek dia tu kepada orang lain lah. Sebagai jurutera, kena bertanggungjawab dan cuba ikutlah yang telah ditetapkan tu lah. Itu lah. Terima kasih. Soalan seterusnya untuk Encik Asri pula. Boleh tak Encik Asri bagi beberapa ciri-ciri professional engineer? Okey, pada pandangan saya untuk seseorang menjadi professional engineer, dia kena ada keinginan untuk belajar. Keinginan untuk belajar tu maksud saya tak perlu supervisor atau manager bagi kerja. Engineer tu sendiri kena cari inisiatif untuk belajar dan ada inisiatif untuk belajar setiap proses ataupun apa-apalah yang berkaitan dengan engineering. Nombor dua, dia kena berfikir di luar kotak untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Kita jangan selalu ambil jalan pintas. Dan ketiga, kena lebih terbukalah menerima pandangan daripada orang lain. Bekerja sebagai satu tim dan menerima pandangan orang lain jugalah. Jangan ingat kita semua betul. Yang itu pada pandangan saya. Baik, terima kasih Encik Asri. Seterusnya saya beri kepada Anik. Okey, untuk soalan terakhir lah untuk Encik Ridwan. Harapan Encik Ridwan terhadap jurutera baru, maksudnya junior engineer lah yang baru nak masuk dalam dunia industri ni.
nasihat saya untuk junior, andai kata dah grad nanti, benda yang perlu dibuat, register lah BEM. Dan juga ataupun jangan terlampau memilih dari segi kita punya kerjaya lah. Kebanyakan junior mohon kerja terlampau memilih, terlampau inginkan gaji yang tinggi. Sepatutnya engineer tu dia perlu cari pengalaman dulu lah. Dapatkan pengalaman sebanyak yang mungkin, mulakan career tu, mulakan kerjaya tu seberapa boleh. Walaupun benda tu kadang-kadang ada juga tak related dengan engineering, tak salah untuk kita mencuba. Daripada situ kita boleh dapat pengetahuan baru, dapat pengalaman baru. Itulah pendapat saya. Itulah. Okey, macam mana pula dengan Encik Asri? Actually macam ni, bagi pandangan saya lah untuk engineer baru yang nak memulakan kerjaya sebagai engineer, berdasarkan pada kursus kamu tu semestinya kamu terarah kepada sektor manufacturing lah kan. So bagi saya, jika kamu dapat bekerja di company yang manufacturing yang kurang, kamu jangan anggap itu sebagai titik musnah untuk kamu teruskan kerjaya sebagai engineer. Kamu kena teruskan bekerja juga kat situ. Nasihat saya yang kedua, kamu kena lebih berdikari untuk mendapatkan sesuatu ilmu daripada rakan sekerja yang kamu yang baru ataupun daripada manager kamu. Itu saja. Okay, terima kasih. Dengan berakhirnya soalan kita tadi, maka berakhirlah kita punya interview kali ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada kedua-dua senior engineer kita, Encik Asri dan Encik Ridwan, kerana sudi ditemu ramah oleh kami. Ribuan terima kasih diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, saya ucapkan selamat berjaya.